Akhirat. Bismillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Hadis yang ke-22. Awak kuat jauh ni. Duduk kat ni lah, kuat jauh ke mana je kena. Tak apa ah. Dulu duk main kat tengah aku ni. Hadis yang ke-22. Berbakti kepada mak bapak, ibu bapak selepas mati mereka. Ada lagi kebaktian yang agama suruh kita buat lepas pada mak bapak mati. Masa dia hidup, baktian dicurahkan, lepas mati pun ada lagi. Jadi hari ni tak payah duk tulis dalam Facebook lah. Kan? Masa hidup tak apa jaga mak, lepas mak mati hilanglah pelita hidupku. Mohong. Kan? Tak jaga masa hidup pun. Kan? Sebab tak peduli ya. Mak sakit, telefon balik pun payah. Pak ayah panggil pun payah. Pergi sendirilah orang tua ni. Gedebak naik motor, umur 70. Anak ada 5 orang, tak boleh buat apa. Lepas ayah mati, hilanglah pelita hidupku. Tulis dalam Facebook. Baik. Kita tengok. Apa sebenarnya hak Nabi suruh. An Abi Usaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu. An Abi Usaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abawayya qad halaka fahal baqiya min birrihima syai'un asiluhuma bihi ba'da mautihima qala na'am arba'atu asya'a as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima min ba'di mautihima wa ikramu sadiqihima faqala ma akthara hadha wa atyabahu ya Rasulullah qala fa'mal bihi فإنه يصل إليهما atau kama qala rawahu al-Baihaqi Sunan Baihaqi dalam kitab Janaiz. Daripada Sayyidina Abu Usaid Al-Sa'idi As-Sa'idi, dia tulis Rumi, dia baca lagu lain. Baca Jawi As-Sa'idi radhiyallahu anhu, katanya seorang laki-laki telah datang kepada Nabi. Ja'a rajulun, nakirah, dia main dalam bentuk nakirah tu. Nakirah ni tak ma'ruf, tak makrifah. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Lalu dia kata, orang laki-laki ni kata kat Nabi. Kata tu maksud tanya. Kata tu tanya lah di sini. Dia sambil dia habaq sebab tajuk dia nak tanya. Dia kata, ibu bapakku telah meninggal dunia, wahai Rasul. Halaka tu meninggal dunia. Halaka tu bukan maksud binasa. Asal halaka tu binasa. Tapi halaka dalam hadis ini ialah meninggal dunia. Ada banyak perkataan-perkataan hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang yakin. Jadi bila dah yakin, tak payah sembah. Jadi meski lepas yakin, tak payah sembah. Jadi duduk sembah ni pasal tak yakin lagi. Mula sampai yakin, berhentilah sembah tu pasal yakin dah. Oh tak betul, bangah. Siap bangah. Baju merah elok ni. Ada selai lagi. Apa dia? Hatta yakin itu bukan maksud yakin. Dah, yakin tu mati. Wa'bud rabbaka mandin hatta ya'tiyakal yaqin, ay hatta ya'tiyakal maut. Sembah Tuhan ni sampai mati, bukan sampai yakin. Pasal yakin itulah sembah tu.
Jadi kalimat-kalimat ni tuan-tuan kita nak kena lah tanya tok-tok guru. Jadi halaka di sini nampak teruk sangat kalau kita terjemah dengan telah binasalah keduanya. Apa maksud binasa? Maksudnya meninggal dunia lah kedua-duanya. Fahal baqiya min birrihima. Baca biri, jangan baca buri. Kalau baca buri dia jadi gandum. Kata baca bari jadi darat. Baca birri. Laisal birra al-birr. Laisal birra. Lalu dia tanya, adakah masih ada apa-apa amal yang saya boleh berbakti kepada mereka lepas mati ni? Bagus soalan ni. Pak dia tanya tu kita boleh manfaatnya sampai lah, dapat pahala sungguh kawan ni. Sebab dia tanya tu, Nabi jawab soalan tu, tak sampai lah ni kita duk boleh ilmu kan. Sebab dia tu siapa tak kira lah. Ada tak dia kata amal-amal yang boleh saya buat lepas pada mati? Itu maksudnya masuk atas dunia masa tu hidup dia boleh buat dah. Lepas tu dia nak sambung lah amalan tu. Maka baginda Nabi bersabda, ya, na'am. Na'am pun boleh, ajal pun boleh. Itu bahasa-bahasa kalimat na'am, ajal, kuais, aish, apa semua tu Arab pun guna. Maka Nabi kata ada 4 benda. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Yang pertama, lepas mereka mati, kena semayang jenazah mereka. Semayang jenazah ni walaupun mak bapak tak payah rokok lah. Tak payah rokok. Ada dia buat rokok. Dia pergi buat rokok. Orang tanya pasal buat rokok, dia kata ni ayah saya. Hampa tak apa lah. Panggil mai. Kawan silap lah. Nak jawab juga. Sungguh ni tuan-tuan, saya jumpa di masjid. Satu masjid. Saya semayang jenazah dengan dia duduk tepi dia. Jadi Allahu Akbar. Baju dia rokok. Rakaat kedua tu, hak takbir kedua tu. Lepas tu dia tengok tak ada kawan lain rokok, dia balas bangkit balik. Saya pun tak tanyalah, mak dia ke ayah dia saya tak tanya. Nabi kata ada 4. Pertama, semayang jenazah kepada mereka. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, minta ampun selalu kat depa. Rabbighfirli wa liwalidayya tu baca. Kalau sakat tu pun tak apa dah. Nak lejak pergi lagi pun boleh. Minta ampun. Malas sangat hak Arab pun Melayu. Ya Allah, ampun dosa ibu ayahku. Ampun dosa ibu ayahku. Dia bagi hak mudah faham, hak mudah lekat. Mudah. 2, tuan-tuan. Ni kita duk buat ni. Yang ketiga, menunaikan wasiat mereka lepas pada mati. Wa infadhu ahdihima, wasiat-wasiat yang yang sesuai, yang layak untuk kita buat selesai pada mati tu. Sebab tu saya ada abang dah tu kena tulis wasiat. Kita nak tidur tu mandin, tulis dulu, ambil sekeping atas, janganlah panjang sangat. Balas sampai 40 muka surat, langgat anak teruk lah wasiat. Tulis 1-2 sekeping, selit bawah, bubuh bawah bantai. Wasiat ayah ni, wasiat mak, kalau ayah mati sekian-sekian, boleh buat macam ni, buat macam ni. Buat macam ni, contoh kan. Lepas tu tak mati lagi pagi ni, ambil balik, simpan dalam peti. Esok tidur, boh pula. Tu sunat tuan-tuan, kita tak buat. Sunatnya sunnah. Sunnah untuk kita tinggalkan, tuliskan wasiat dan bawah. Sebab orang biasanya bila kita mati di ketiduran ni tuan-tuan, tempat tidur ni, biasanya orang akan ambil bantai banding. Lepas tu dia perselak bantai, oh ada surat daripada ayah kamu, sekian-sekian wasiat. Tulis depan tanah, belakang tanah rumah kita ni, kampung belakang rumah kita ni, jangan jual tepinya, jangan jual. Anak buka-buka tengok-tengok tak ada geran nama kita pun, nak jual ke darah apa orang. Dia pesan, rumah pun nyewa, nak jual apa. Jadi tuan-tuan, wasiat-wasiat yang sesuai dengan syarak ni boleh. Hak mengarut-ngarut tadi hak lepas syarak tu sah. Ni hampa lepas ayah mati, mak mati, hampa kena puasa 3 bulan berturut-turut. Jam lah tuan-tuan. Jangan buat lagu tu wasiat.
Wasiat hak sesuai saja. Wa ikram, yang keempat, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan sahabat-sahabat. Rakan taulah mereka yang depa rapi apa semua, ikram. Nabi SAW buat semua ni. Hak jadi kat mak. Walaupun masa tu kan, tapi maknanya ikram sadiqihima ni Nabi sangat buat. Apa siapa-siapa juga yang pernah jadi sahabat setia, kaum kerabat, adik-beradik hak mak bapak dia pada masa hidup suka, Nabi pi ziarah. Baik, selesai tuan-tuan. 4 benda tuan-tuan. Kita bawalah panjang-panjangkan. Ada tuan-tuan, bila mak bapak mati, anak sembahyang jenazah mak pun tak duk main kat luar tu. Jadi pak lah. Kan? Tak naik sembahyang. Tanya mana kan. Dia tak tahu nak kata sembahyang payah lagu mana tu. Kalau tak mau jadi imam cerita lain. Kita ada tok guru, kita kata sila tu saya tak apa, tu tak ada masalah. Dia sembahyang jenazah ni tuan-tuan, dia tengok siapa yang paling ayah mak bapak tu suka, sayang. Tu bagi jadi imam. Ayah dengan mak saya ni suka kak saya tu, sulung tu dia sayang sungguh. Tu jangan duk tolak jadi imam lah, panggil. Lagi duk tolak kak tu jadi imam pula. Kan? Sakat lah kita lepas tu saya kata tadi, hak sayang pun kena tak syaratnya mesti laki-laki. Kan? Laki-laki. Ayah saya abang dah, dia bukan pasal sayang, pasal dia pesan awal. Dia kata esok ayah mati, hampa kena baca Quran seorang satu habis sekali khatam. Macam ni. Maknanya hampa ada 6 orang. 6 orang ni kena 6 kali khatam. Seorang setiap orang mesti khatam sekali. Bila habis pun tak apa. Tu yang faham pertama. Faham kedua, balas 6 orang tu sekali khatam. Boleh juga, tak ada masalah kan. Acik kali khatam bangah. Yang kedua dia kata ayah mati ni, ayah nak dia tunjuk kat saya, ni jadi imam sembahyang esok. Tak apa, kita terima dulu. Tu terima masalah dia duk ada lagi. Kita pun betul-betul mati, kah mati dulu tau. Tak kira lah, mati dulu kita pasing. Tuan-tuan, boleh pesan dah tu. Kita boleh wasiat dah apa-apa yang patut. Bukan sekat wasiat harta benda, bahkan wasiat juga hal-hal yang berkait dengan benda yang patut pesan. Nabi Yaqub pesan kat dia, kat anak-anak dia, jaga sembahyang sekian-sekian. Kemudian pukul 7 suku. Mana bidah? Tak jumpa. Jadi berbakti kepada ibu bapa. Habis tak habis lagi. Tentu. Dia pergi sikit lagi. Maka memuliakan sahabat-sahabat mereka ni, baik laki-laki baik perempuan, tak kira lah. Kita mulia tu bukan nak kena piduk dengan mereka. Jumpa sekali-sekala tanya apa abang makcik. Abang pakcik. Dulu pakcik ayah saya bila sebut cerita pasal pakcik ni, sembang-sembang nanti sebut pasal pakcik. Dia baik sungguh lah dengan pakcik ni. Jadi saya main nak sambung tali itu. Nak tali sambung ikram itu, nak sambung silaturahim itu. Maka laki-laki itu berkata, alangkah banyak dan baiknya perkara ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma aktsara hadza wa atyabuhu ya Rasulullah. Dia kata bagus ni. Maka baginda Nabi bersabda, beramallah dengannya. Dia kata banyak dah. Ya, banyak. Dia kata, Nabi kata buat amal. Fa'mal bihi. Buat semua. Sesungguhnya kebaktian kamu itu akan sampai pahala kepada mereka berdua. Oh, Masya Allah. Jadi serupa kita duk ikram kawan-kawan dia tu, serupa kebaikan yang mereka buat atas dunia. Sampai juga kat mereka. Alhamdulillah. Jadi saya percaya tuan-tuan di depan saya, ibu-ibu muslimat depan saya ni, semua jenis tu dah. Jenis rajin buat amal soleh. Kau ingat apa-apa, sedekah apa-apa, buh nama ayah. Ni untuk ayah saya ni ustaz. Bunyi pun.
ni Quran ni untuk wakaf atas nama mak saya. Ada. Kita duk terima. Ya sama duk terima macam tu. Atas nama si mati. Atas nama si mati. Tak apa. Tu. Anak tak boleh pahala apa ke? Duk balas kat pak semua. Boleh. Allah ni ghaniyun hamid. Dia maha kaya. Lagi maha terpuji. Jangan duk risau. Dengan pahala yang Tuhan nak bagi kita. Tuhan suruh kata, hampa kalau nak meniaga, main meniaga dengan aku. Kerana mu'amulah aku. Hampa tu sudut kalut ingat dengan pahala-pahala tu. Pasal aku ada lebih pada tu yang nak bagi ke hampa. Baik, keterangan. Berbakti kepada ibu bapa bukan setakat. Dia sebut ibu lepas bapa. Bukan setakat ketika mereka masih hidup saja. Ni sembang tuan, saya pun tak dan. Ada ayah pun tak dan. Nak balik tiap-tiap hari tak dan. Kita duduk di Sungai Lalang. Dia duduk Rio di Jenerio tu. Mana dan kita pun. Sekali sekala dan balik. Sekali petang balik. Ada urusan enggak kita pun. Jadi tengok. Waktu hidup. Berbakti. Lepas mati pun buat. Tetapi kebaktian itu mesti diteruskan. Lepas mereka meninggal dunia. Sebab apa kena buat Bang Din? Sebab mereka tinggal dunia agak kita. Syukur lah. Kan? Meninggal dunia. Saya orang Semeling tu, dia kata, saya tak kalut tak? Kan, tak kalut. Saya kata, siapa tak kalut? Ayah saya meninggal dunia. Tinggal dunia agak dia. Ambil. Dia faham kot tu. Kita faham ayah kita. Dia faham tinggal dunia, mau tak kaya. Kaya semua. Tinggal. Macam-macam cara orang faham ni, tuan-tuan. Tak apalah. Saya melawak ke apa. Saya kembang dengan kawan baru ni, saya kata, kita kalau ada selekoh-selekoh belah siang ni, kita bagi hon. Dia kita bagi hon habis. Pula dah. Saya kata pasal habis, dah bagi kat dia. Istilah-istilah yang kita guna tu, duduk dengan kawan-kawan haji ni tuan-tuan, dia kata boleh bagi hon. Kita dah lah ada satu duk bagi dia apa pula, bunyi hon. Untuk terus menjadi anak soleh yang sentiasa berbakti kepada ibu bapa, kita patut melaksanakan 4 perkara, kata guru kita ni, yang digaris oleh Nabi SAW. Maka dalam riwayat Imam Muslim disebutkan kisah Abdullah bin Umar bertemu dengan seorang Badawi dalam perjalanannya ke Mekah. Lalu Abdullah bin Umar memberi salam kepada si Badawi itu dan menjemputnya naik ke atas kaldai. Naik kaldai. 2 orang naik. Beliau juga menghadiahkan serban yang berada di atas kepalanya kepada Badawi itu. Lalu bila dia tanya pasal apa dia buat lagu tu, Abdullah bin Umar kata, inna aban hadha kana wuddan li Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna abarral birri siratul waladi ahla wuddi abihi. Tak tu ayat ni. Hadis ni sedap punya. Hafal boleh? Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Sungguh kata Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ayah laki-laki ni dulunya adalah seorang laki-laki yang ada hubungan mesra dengan Umar Al-Khattab. Pak dia lah. Dia kata, ayah kawan ini kawan baik dengan ayah saya. Itu bahasa mudahnya, Mandin. Ayah kawan ni kawan baik ayah saya. Sesungguhnya aku mendengar akan Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kebaktian, inna abarral birri, ialah apabila anak menghubungkan satu rahim dengan keluarga orang yang dulunya ada hubungan kemesraan dengan ayahnya yang telah meninggal dunia. Buat tuan-tuan, hal ni kena buat. Cari. Kalau tak semua pun cari yang kita rasa sempat. Hak kedekatan kita. Saya kalau pergi ramai-ramai tak kira orang bak dah. Ayah hang lah dulu. Ayah Ustaz mai kalau mai belangkan nasi di rumah apa semua tidur mayang lohong sat ni asak pun dah balik. Oh, kita kata ni depa ni sat gi
Mana ada anak-anak, kita sambung dengan anak-anak. Dah ayah pun mati dah. Sambung dengan anak-anak pula. Tu tujuan apa tu? Karena Abdullah bin Umar kata, aku dengar Nabi kata, sebaik-baik kebaktian itu ialah bila anak menghubungkan balik silaturahim dengan keluarga orang yang dulunya ada hubungan mesra dengan ayahnya. Tak kira lah. Kalau orang tu ada lagi, tapi kalau dia tak ada dah, kita sambung dengan anak-anaknya. Tu hadis pagi ni tuan-tuan, sampai. Ni tak ada masalah. Bab anak antak ni memang sampai. Tidak khilaf. Yang orang duk kalut ni, orang baca sampai tak sampai. Tu. Kita buat tahlil tu sampai tak sampai. Tapi kita baca dah tu. Bagaimana? Sampai. Tahlil kalau baca sampai. Kalau tidak, tahlil mayang jenazah. Sebab jenazah tu ada satu doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tujuan apa baca tu? Tujuan nak minta Allah Ta'ala bagi. Sampai. Minta ampun. Kalau tak jadi kerja tu, ya ada mayang jenazah apa lah. Hadis yang seterusnya. Baca tu lagi. Tuan-tuan. Apalah tuan-tuan. Baca tu lagi. Boleh? Jatuh lah. Cikgu Ramli kan nak berhenti lah. Kalau jatuh tu. Cikgu Ramli bagi sena nak suruh berhenti. Kalau guna. Baik. Boleh boleh satu lagi Muslimat boleh tak? Kan nak makan lah. Tengok jawab tak apa kena. Wallahu'alam Kita berhenti dulu tuan-tuan. Hadis yang ke-23. Jadi saya kesian kat muslimat-muslimat apa semua ni. Jaga awal pukul 3 tadi, jaga dah. Ini tuan-tuan, kita selawat sikit. Tanda-tanda bagi elok. Inilah satu hari satu hadis, ambil faham yang tu, balik amal. Nabi kata fa'mal bihi. Tu benda hak ujung tu kita nak buat tu. Fa'mal bihi, buat. Jadi kalau ada benda yang boleh dibuat selepas mak bapak mati, hak mayang kita mayang dah. Kalau nak mayang ada kata perkataan kata boleh mayang setiap mayang apa sifat dah tentu kita buat. Rabbi fili, tapi banyak lagi jangan duk perah lepas mayang tu. Rabbi fili wali wadiyal lepas mayang tu. Tu pun tekoh tu imam baca, tu imam tak baca, kita pun belah tak baca. Sebanyak yang boleh kita baca, kita baca. Tak syarat kena semayang. Yang kedua. Yang ketiganya apa dia tuan-tuan? Apa-apa wasiat yang boleh anak-anak buat. Hutang ni tengok dulu tuan-tuan. Kalau mak bapak tu tinggal hutang banyak dan dia tak ada kerta yang banyak untuk melesaikan hutangnya, maka anak-anak kemarin disebut dalam radio Aikim tu, anak-anak tak boleh lagi ambil harta pusaka kecuali kena ambil harta pusaka tu untuk bayar selesai hutang. Habis itu baru boleh anak-anak faraid. Pasal apa anak-anak tidak disyaratkan untuk membayar hutang mak bapak ni yang mungkin banyak daripada duit mereka sendiri. Tapi kalau kita baca hadis ni tuan-tuan, maknanya nak buat baik tu, kita antara benda yang boleh kita tolong mak bapak kita tolonglah mak kita, ayah kita, kan? Buatlah zakat kita mampu. Habaq kat orang-orang yang dia berhutang, tuan-tuan bagi masa sikit. Kami tak boleh bagi sekaligus itulah. Tapi kalau tuan-tuan ambil bulan-bulan, insya-Allah kami boleh. Tak apa lah, kita tanggung ya, kan. Sebab kita nak supaya kita, ayah kita, ibu kita, mak kita ni boleh duduk dalam syurga belaka sebagaimana kita boleh duduk atas dunia ni tuan-tuan. Boleh duduk rumah lah tak luas. Jadi kita akan nikmati kebaikan itu di akhirat nanti dengan keluasan yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Jadi pakat-pakat lah, khususnya kita hadut buat mengaji ni macam tu lah. Baca buat dapat satu hadis amal, dapat satu habis amal. Kerana semua tu menjadi bahagian pahala untuk kita juga, bukan sakat untuk ibu bapa, bahkan kepada kita juga yang berbuat amal itu. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia tak lekuk ataupun tak loket untuk memberikan pahala. Pahalanya banyak, dia milik segala alam ini, dan semua yang dia ada tu maka dia boleh bagi. Dia bagi dunia kat siapa-siapa pun boleh. Takkan dia nak bagi pahala kat orang yang beramal, tak boleh, kan? Tentulah lagi boleh. Maka insya-Allah habaq kat anak kita pesan-pesan yang baik ini tuan-tuan, supaya mereka mendapat bahagian adab kebaikan ni. Itulah, selain pada kita buat baik,
kita juga dikira beradab dengan ibu bapa. Pegang hadis yang Ibnu Umar tu sebut sama, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Tulis dalam status tuan-tuan lagi pagi ini, hadis ni kita pegang, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi. Buh terjemah sikit, hantar pi ke kawan-kawan, khususnya kawan-kawan yang kita duk dengar kata 2 tahun dah tak balik tengok mak, hilang entah ke mana kan, marah pasal mak kata sekian-sekian sikit je ayat tu. Dia lebih kurang kita duk mengajar ni tuan. Ada orang saya duk tengok, sebab ada perkataan yang ustaz buat keluar waktu masa tu dia pakai ayat tu sampai dia tak main dah mengaji. Okey apa? Pasal ustaz tu kata patah tu, dah bulan depan tak main tak? Dia duk ingat ustaz nak kata benda sama aku. Dah, bukan lagu tu. Ada passion tu. Anak-anak pun macam tu tak? Kadang-kadang dia pakai kalimat satu hak pak mak dia kata tu, dia tinggal tu. InsyaAllah. Kita doakan semua tuan-tuan supaya anak-anak jadi baik belaka, walaupun tidak jadi ustaz semua, tidak jadi orang agamawan semua, tapi mereka jadi anak soleh insya-Allah. Ada seorang jadi anak soleh, ada 10 pun jadi anak soleh. Anak soleh ni tidak syarat jadi kerja pegawai masjid semua, dia kerja apa tak apa, tapi dia teringat untuk berbuat bakti kepada mak bapak dia. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ansurna wa la tansur alaina. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.